Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Apa khabar semua? Lama dah kita tak buat video yang mana berkenaan dengan informasi-informasi terkini lah. Banyak pengumuman daripada MKN apa semua tu perkara-perkara yang biasa sajalah. So jadi saya anggap tak perlulah saya elaborate lebih. Tapi hari ni punya pengumuman ni nampak macam ada lain sikit yang mana dia saya percaya akan memberi impact yang lebih lah kepada rakyat. Antaranya kita buat cepat-cepat dah ni. Antaranya adalah satu, dimaklumkan bahawa ada insentif untuk menggaji pekerja-pekerja daripada orang yang telah menganggur akibat PKP. So kita tahu masa PKP ni banyak orang akan kehilangan kerja. Jadi akan ada satu insentif oleh kerajaan yang mana setiap majikan yang menggaji pekerja yang menganggur akan diberikan insentif sebanyak RM800 gaji. So kata gaji RM1,500, RM800 kerajaan tanggung. Okey, untuk pekerja-pekerja yang untuk orang-orang yang menganggur lah. So alhamdulillah, insyaAllah kalau lepas PKP ni tak ada kerja, majikan-majikan boleh menggaji pekerja. Ada kemampuan sikit lah sebab ada bantuan daripada kerajaan sebanyak RM800. Satu lagi yang saya bacalah sekali lalu, pengumuman oleh PM baru saat-saat tadi adalah untuk PKS dapat ada loan daripada BSN dan juga Tekun. So boleh try apply lah kalau mana industri-industri kecil ni yang mana yang terkesan dengan PKP, boleh try pergi ke BSN ataupun Tekun Nasional untuk apply loan. Tapi loan tu bukan untuk buat enjoy, buat modal lah untuk berniaga balik, untuk memulakan balik kita punya industri ni. So macam PM kata tadi, sekarang ni kita berada di fasa keempat, iaitu fasa recovery. Recovery ni pemulihan lah. Lepas PKP tu banyak benda yang menyebabkan ekonomi kita jatuh, banyak orang tak ada kerja. So antara pemulihan-pemulihan yang ni lah, orang yang mengangguk dapat kerja, orang yang mana industri-industri kecil, peniaga-peniaga dapat buat loan sikit lah. Itu dah bagi stimulate dah dengan grant. Semalam yalah viral, banyak orang dapat apply grant tu kan. So ramai yang dapat 3,000, one off 3,000. So yang ni kalau nak tambah lagi kena buat loan. Takkan government nak bagi free semua kan. Okey, satu lagi yang menarik perhatian saya adalah ini akan efek banyak lah. Akan efek banyak kepada industri macam tadi adalah saya nampak ada pengumuman berkenaan dengan industri perumahan. So banyaklah yang terlibat industri perumahan ni, hartanah ni. Orang-orang biasalah, orang-orang biasa yang mana nak beli rumah, peguam, pemaju-pemaju, orang yang nak jual rumah. Maksudnya masa PKP ni, sebelum PKP dia ada 2-3 biji rumah. So masa PKP ni dia orang kata kewangan teruk sikit, dia nak jual 2, tinggal 1 je. Okey, apa yang PM umum tadi, benda yang menarik ialah pengecualian duty stamp untuk pinjaman dan juga pindah milik. So anda yang mana tak biasa beli rumah ataupun beli rumah tapi main sign saja, anda kena tahu, pembeli, siapa yang beli rumah, dia akan dikenakan duty stamp loan. Kalau buat loan dengan bank, jumlah loan tu, harga value loan tu akan ada duty stamp ditaksir oleh lembaga hasil. Kebiasaannya adalah 0.5 lah, 0.5%. So daripada jumlah yang kita buat loan tu, kita kena tax. Kena cukai. Jumlah tu kita kena bayar oleh pembeli, bukan oleh penjual, orang yang beli rumah. Dan pindah milik pun ada cukai dah. Maksud kita beli rumah 300,000, 0.5% lah biasanya. Tapi sekarang ni, rumah bawah 300,000 memang dikecualikan. Memang dikecualikan cukai lah untuk pindah milik. Tapi ni kerajaan bagi lagi. Maksudnya kita boleh beli rumah lah dengan memang bayar harga rumah je. Cukai-cukai tu dikecualikan, adalah tambah lagi sikit-sikit bayaran pendaftaran di pejabat tanah tu, ringgit-ringgit je lah, ratus-ratus, bukan yang ribu-ribu macam stamping ni lah. Ingat, duty stamp pindah milik, yang ni pembeli bayar. Dan untuk penjual rumah pula, selalu sebelum ni, masa kerajaan terdahulu start 1 Januari 2019, rumah tak kisah berapa tahun, kalau kita jual, kita akan dikenakan cukai keuntungan harta tanah. Apa maksud cukai keuntungan harta tanah ni? CKHT dia punya ni lah, RPGT dia cakap orang putih dah. Ia adalah kalau kita beli rumah 60,000, kita jual 80,000, 20,000 tu akan dikenakan cukai. Ada dia punya pengiraan lah, persen-persen dia up to sehingga 30%. So bayang kalau kita beli rumah
dah lebih 5 tahun pun kita jual tetap kena cukai. Tu sebelum ni lah. So sekarang ni apabila berlakunya PKP ni, tadi pengumumannya rumah sehingga 2.5 juta. Bukan. Rumah yang mana, property yang mana kita jual daripada 1 Jun hingga 31 Disember tahun 2020 ni dikecualikan cukai keuntungan harta tanah. Ni membantulah orang kata untuk orang yang mana ada 2-3 biji rumah sebelum ni, masa PKP ni dia tak apa nak berduit, dia jual tak kena cukai. Dia jual tak kena cukai. Dan orang yang beli pun tak payah bayar cukai. Hanya bayar yuran pendaftaran lah. Adalah pendaftaran dia, bayar duit lawyer sikit, pendaftaran dia pejabat tanah, yang tu adalah. Tapi cukai yang ribu-ribu tu tak ada. Selalunya orang tengok dekat bil lawyer tu banyak tu, hak tu sebenarnya cukai lagi banyak daripada bil lawyer. Bil lawyer sikit je. Jadi kebaikannya adalah orang kata nak jual rumah tu tak payah kena cukai. Sebelum ni start pada 2019 itu hari, tak kisah berapa tahun pun kena cukai. Sebelum tu, kerajaan sebelum tu up to 5 tahun. Maksudnya kita pegang rumah tu 5 tahun, kita jual lepas tu tak kena cukai. Tapi kalau kita jual within 5 tahun tu kena cukai. Tujuan CKHT ni mereka nak mengelakkan daripada spekulator harga lah. Beli hari ni pergi jual esok. Beli hari ni 60,000, jual esok 120,000. Jadi kawasan tu semua jadi 120,000. Padahal value dia tak banyak tu. So dia perkenalkanlah cukai ni up to 5 tahun. Maksudnya orang tu kena pegang lama baru dia jual. Tak boleh lah beli hari ni jual esok. Tapi apabila kerajaan sebelum ni, dia pergi bagi kenal pula semua orang. Hang dah pegang 20-30 tahun pun kena cukai kat 5%. Tu, tapi sekarang ni dikecualikan, semua kecuali. So cantik lah untuk industri hartanah. So ejen-ejen hartanah dah boleh mula untuk cari-cari orang untuk beli rumah lah. Sebab saya tengok 2-3 minggu ni dalam saya punya profession lah, memang ada mengalami beberapa masalah untuk industri hartanah ni. Memang drop lah banyak sebab PKP ni. Dengan adanya pengumuman baru ni, saya percaya insyaAllah akan ada satu perubahan lah. Orang berani beli balik. Kan kita dengan kerajaan tak ada masalah, mereka boleh loan government kan. So boleh belilah. Boleh beli tanpa cukai lah. Tapi adalah bayaran lain. Bayaran pejabat tanah, bayaran lawyer tu kena bayar lah sikit. Lawyer pula boleh lah, orang kata kira-kira lah. Okey, satu lagi yang menarik dia adalah apa tadi ya? Untuk orang yang orang kata dia ni tak terkesan dengan PKP, dia beli rumah lagi, dia dah ada 2 biji, dia beli rumah ketiga pula. Ataupun dia ada 2 bini, ada bini seorang lagi nak beli rumah untuk bini ketiga. Selalunya sebelum ni, siapa nak beli rumah ketiga, dia buat loan hanya boleh sampai 70% saja. 70% ya. Ini cap tersebut dimasukkan. So boleh beli, dapat loan 90% lah, 90% atau 95% lah. Ataupun ada bank-bank yang offer 100%, dapat 100%. Okey, so itu pun dijangka akan merancakkan lagi industri, merancakkan balik lah industri hartanah. Tapi kita berharap supaya spekulasi harga tu tak berlaku lah. Kalau berlaku spekulasi harga tu, tak boleh nak apa-apa. Tapi harapnya tidak berlaku lah spekulasi harga yang menyebabkan beli hari ni, lepas tu jual esok dengan harga yang tinggi. Itu kita tak maulah. Sebab kita nak merancakkan balik industri hartanah kita ni supaya dapat, orang kata tak dapat kembali seperti sebelum ni, kurang-kurang dia dapat hidup balik lah. Sebab sekarang ni memang teruk. Dan satu lagi, rumah dia adalah untuk reta pemasangan tempatan. Kalau kita beli reta baru, cukai 100% tak ada, kosong. So beli harga reta je, pemasangan tempatan. Tak kisah brand Malaysia ataupun adalah brand-brand luar yang mana kita tahu buat pasang kat sini. So kita dapat pengecualian cukai untuk tu. Mana-mana reta luar pula, kalau kita beli 50% lah, 50% dia punya cukai dikecualikan. So ada pengurangan cukai sebenarnya. Tak tinggi sangat lah, tak mahal sangat harga reta. So harga reta dah turun. Tidaklah tinggi seperti sebelum ini lah. So politik aside, tapi saya rasa pengumuman daripada PM kita tadi, alhamdulillah, dijangka akan dapat mengembalikan dan merancakkan kembali industri kita lah. Orang awam pun tidak perlu orang kata gusar. Sebelum ni aku dah ada pegang rumah 20 tahun dah ni. Pula kawasan tu pula jenis harga tak apa nak naik, untung tak apa mana, tapi bila jual, duit tak ada ni masa PKP, nak jual kena cukai lagi. Tapi sekarang ni tak kena cukai dah.
Alhamdulillah. Dan juga orang pula yang nak beli, budak-budak muda contohnya baru kerja 2 3 tahun kan, kerja kerajaan lah, government. Tapi belum cukup lagi duit simpanan untuk bayar cukai. Hanya mampu beli, orang kata, bayar duit rumah dengan duit lawyer, duit pejabat tanah, dengan beli langsir. Contoh macam tu, pasang grill. So cukai dah tak ada lah. Cukai tak ada. Boleh lah. Dikecualikan cukai loan apa semua. Maksudnya bayar apa yang ada tu je. Jadi insyaAllah lah, kita berharap dengan apa yang diumumkan oleh PM tadi dapat merancangkan kembali industri kita, insyaAllah. Okey, sehingga bertemu lagi. Selamat Raya, Mak Zainuddin, minta maaf kalau ada apa-apa berlaku. Silap kata lah, minta maaf lah. Dan saya pun 2 3 hari ni duk ada ugut orang macam-macam. Bukanlah ugut pun, duk melawak dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan ramai tapi subscriber tak berapa banyak. Okey, so kalau nak dengar lagi info-info terkini ataupun ulasan-ulasan berkenaan dengan apa-apa pengumuman lah dalam negara kita ni, tolong like dan subscribe lah. Kalau like dan subscribe pun malas, saya pun malas dah lah nak buat sebab kerja lain pun ada lagi. Okey, baik. Assalamualaikum.